Okay. Dan Alhamdulillah semua, terima kasih pada yang bagi bunga ros hari ni banyak kan. So siapa yang nak bagi bunga ros boleh bagi bunga ros. Tak nak famous, nak ramai kawan, saya ikhlas. Kita bukan hanya sekadar tak nak kawan bukannya tak famous tu. Alhamdulillah kita bukan hanya rasa nak kawan, tapi kita nak at least lah kan, marketing kita ni, kita janganlah main social media tu hanya sekadar nak kawan. Kalau kita nak kawan, keluar rumah, berkawanlah dengan jiran tetangga tu. Itu kalau nak berkawan. Tapi kita ni dah dalam social media kan, kita dalam mindset kita nak apa, kita nak ada networking, kita nak ada database, kita nak ada leads. Dah nak berkawan betul-betul. Nak belajar betul-betul. Kalau datang kat sini nak buat sale, kita buat sale betul-betul. Settle. Tapi bukannya maksudnya kalau nak buat sale tu nak menjual. Faham Boleh? InsyaAllah. So kadang-kadang itu yang kita kena pastikan, niat kita tu dalam social media ni untuk apa. Faham tak? Alright, Cikgu Z, terima kasih. Ambil masa nak dapat sales kat TikTok, konsisten buat video setiap hari. Setuju. Wan Fiza ni pun antara orang-orang yang memang konsisten kan. Memanglah kadang-kadang ada hari ada sale, ada hari tak ada sale, tapi pelan-pelan lama-lama pasti ada. Hari demi hari praktikan ilmu yang seajar. Terima kasih Farah. Okay. Alright. So semua dah ready ke? So kalau semua dah ready, siapa kata kalau kita mulakan sesi kita hari ni dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. So yang pertama-tamanya dan selama-lamanya suka saya pesan pada semua orang yang ada hari ini kan, untuk kita bersyukur dan berterima kasih pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan kurnia rahmat dan rezeki yang Allah bagi kita pada hari ini. Allahumma ya jami', Allah yang maha mengumpulkan, Allah yang menjaga kebersamaan kita pada hari ini. So alhamdulillah hari ini will be hari yang kedua untuk tajuk leader kiriman Tuhan. Cuba tulis leader kiriman Tuhan. Cuba tulis kat bahagian chat itu leader kiriman Tuhan. Saya nak tengok korang ada tak dengan saya hari ni, ke hanya sekadar masuk keluar. Janganlah masuk keluar kan, at least stay lah dan belajar something dengan saya. Sayanglah kan kalau kita dah spend masa 90 minit ni tapi tak buat betul-betul tak belajar something. Faham tak maksud saya? Okay. So insyaAllah tuan-tuan, hari ni kita akan sambung. Kalau semalam kita belajar pasal 2P. Cuba ingat balik 2P semalam yang kita belajar tu P apa? Yang semalam 2P yang kita belajar P apa? Yang pertama P philosophy. Philosophy itu P yang pertama. P yang kedua kita belajar tentang produk yang high quality. So kalau filosofi ni dia lebih kepada mindset kita, belief kita kan? Mindset kita, belief kita. So kita nak bawa team kita tu ke mana kan? Apakah yang kita akan bagi pada team kita kalau dia stay dengan kita? Faham? Itu cerita pasal filosofi. Dan roadmap lah marketing kita. Yang kedua will be produk yang berkualiti. So produk yang berkualiti adalah produk yang apa? Cuba share. Produk yang macam mana untuk produk yang berkualiti ni? Dia bukan hanya sekadar USP-nya bagus. Dia bukan hanya sekadar berkesan, tetapi perlu ada apa? Perlu ada repeat order yang tinggi. Repeat order yang tinggi, insya-Allah. So itulah dua benda yang kita belajar semalam, filosofi, dan dua adalah repeat order yang tinggi. So korang dah boleh nampak tak? So kadang-kadang nak jadi leader yang baik ni bukannya senang So ada banyak cabaran-cabaran dia. So dua benda ni you kena settlekan dulu. So video stuck. Video saya stuck? Stuck ke macam mana? Ke okey sekarang? Cuba komen. Kalau video saya stuck, cuba refresh dulu. Dan kalau selepas refresh masih stuck lagi, bagi tahu. Betul ke stuck ke? Saya check Sebenarnya saya tak boleh check tau. Okey je. Alright. So kalau okey, alhamdulillah lah. Risau pula kalau stuck tu. Wow, dia mudahnya TikTok ada 12 orang. Terima kasih guys. And apa khabar yang mudahnya TikTok? So cuba komen sikit nak tengok.
Yang berada di Telegram, Alhamdulillah ada juga. Saya ingat tak ada kan. Cuba say hi sikit, nak tengok ada ke. Terima kasih yang baru masuk. Alright. Atau online. Okay, faham. Okay, jom. So kita tak nak buang masa. So apa kata kalau kita start kita punya sesi kita hari ni. Dah start kan. Al-Fatihah pun dah settle. Kita nak start terus kita punya slide. Mana saya punya, Allah lupa dah, tak nampak. Whiteboard. Kat hospital pun layan kelas. Terima kasih Fatin. Allah, terima kasih Fatin. So sebelum kita whiteboard kita dah buka. Okay, whiteboard kita dah buka. So sekarang saya nak tanya pada semua orang yang ada hari ni, dah share belum pada kawan-kawan? Dah share belum pada kawan-kawan? So tolong saya share pada kawan kan, supaya kita boleh dapat sedikit sebanyak lah kan. Bila kita share ni, ramai yang akan dapat manfaat dan ramai yang cuba dan amalkan apa yang kita belajar ni. InsyaAllah hasil yang menjadi asbab kita pun ada hasil juga. Okay, so tolong saya share dulu. Sambil-sambil saya tulis kita punya tajuk untuk hari ni. Kan, apa? 5P Leader kiriman leader kiriman Tuhan. Alright. Leader kiriman Tuhan. Alhamdulillah. So tajuk ni ramai sebenarnya yang suka. Kan? Sebab apa? Sebab kita nak grow kan. So bila kita nak grow ni, terpaksalah kita kena ada team. So bila nak ada team ni, nak tak nak kena jadi leader yang baik lah. Betul tak? Kan? Tu Aiman. Hati-hati drive Aiman. So insyaAllah Aiman jangan risau. Nanti kalau nak check balik video ni, nanti saya akan bagi link tu kat Telegram. So masuk dalam Telegram, jangan lupa. Okay? Alright. So yang pertama, semalam kita belajar tentang filosofi. Okay, filosofi. Yang kedua adalah produk yang high quality. Okay. Dan yang ketiga ni, apa yang nak kita kena ada? Faham Sekejap. Alright, yang ketiga ni, tolong catat. So, sir, salam sama sir, tengah drive juga ni, tengah dengar kelas. Allah abangku, ya Allah, terima kasih sangat-sangat. Alright, okay. Okay, so siapa yang nak daging A5 Wagyu, tolong follow Abang Kus. Abang Kus kita ni adalah supplier daging A5 tau, bukannya biasa-biasa. A5 yang marble tu memang dahsyat. So siapa rasa-rasa macam, yelah kalau kita makan kat kedai western mungkin harganya pun dahsyat kan. Tapi dengan kalau Abang Kus ni besar kan, InsyaAllah memang terjaga dia punya kualiti dia dengan harga yang sangat mampu milik. Right, yang ketiga, apa yang kita nak kena ada adalah, right, kita kena ada ataupun leader yang baik hanya bawa profit margin yang bagus. Profit margin yang menarik. So apakah profit margin yang menarik ni tuan-tuan Rompan? Okay, apakah profit margin yang menarik? Sebab tu kadang-kadang leader ni dia kena cakna lah ataupun kena sensitif sikit dengan profit margin. Sebab profit margin ni sangat penting. Faham tak? So, berapakah profit margin yang okey untuk siapa yang nak kena ada team Paling elok biasanya saya akan suggest adalah satu orang customer kita boleh dapat at least RM30. Satu orang customer kita boleh dapat at least RM30. So apakah maksud at least RM30? So contohlah kan, apa dia punya maksudnya apa? So dia macam ni, you fikir macam ni je. So kalau produk kita ni produk kita, alah tak nampak. Produk kita ni RM, kita jual makanan kan, RM15. So kita dapat untung RM5. Bukan makanan lah, apa-apa produk lah kita dapat untung RM5. So apa yang saya cadangkan RM30 ni adalah, so kalau kita boleh jual satu customer ni at least 5 set, 5 unit. So 5 kali 5 pula 6 unit. So 6 kali 5 will be
berapa? RM30. So itu adalah profit margin permulaan yang bagus lah. Dan sekarang pun dah banyak gila kot produk-produk yang memang profit marginnya besar-besar, betul tak? Kan? So inilah leader yang baik. Leader tu dia bawa, dia memang dah mempersiapkan ataupun dia dah susun elok-elok berapa profit margin yang dia nak kongsikan dengan anak-anak tim dia. Faham tak ni? So profit yang bagus adalah RM30 untuk satu orang customer. So contohlah kalau memang kita dapat 50% ke 30% ke, itu tak ada masalah. Yang paling penting adalah satu customer tu you boleh dapat RM30. So kenapa RM30? Kenapa RM30? So contoh RM10 kita anggap lah, ni dah tolak modal tau. And ni dah tolak sale, tolak modal. So kita ada untung RM30 tu. 10 kita simpan, 10 untuk stok, dan 10 lagi untuk marketing. So kita tetap kena upgrade kita punya cost stok tu setiap kali kita beli barang. So RM10 daripada package baru tu kita tambah balik masuk ke modal stok kita. So biasanya saya akan buat macam tu. Faham tak? Faham tak ni? Kalau faham tolong kau faham. Sebab bab profit margin ni ramai yang rasa macam yang penting kau buat sale, nanti adalah duit tu. Betul. Tapi kadang-kadang kalau profit margin tu tak cukup menarik, contohlah kan kita join dapat profit margin satu customer RM5, RM3. Macam mana kita nak konsisten buat marketing? Kan bukannya saya kata benda tu salah. Bukan kata saya benda tu salah, tapi you kena fikirlah long term. You kalau boleh nak ada produk yang boleh macam kita boleh buat kira-kira, boleh grow. So kalau lah memang kita punya untung tu sen-sen, kecil sangat, so you kena belajar macam mana nak jualkan lebih banyak. Sebab tu saya kata saya nak satu customer bagi RM30. So contohlah kan, kita ni jual barang 50 sen kan, 50 sen untung. Jual lah banyak sampai kita boleh dapat RM30. Jual banyak sampai kita boleh dapat RM30 satu customer. Jual package ke, jual combo ke, jual terus untuk 1 bulan ke. Faham tak? So janganlah kita ikutkan kita punya produk semata-mata, sebab kita ada target kita nak kena capai. Itu cadangan saya kenapa saya pilih RM30 untuk satu orang customer. Faham tak ni? Faham tak? Kalau faham tolong kami faham. Okay. Yang berada dalam Telegram pun kau boleh tolong komen faham kalau you faham tentang apa yang saya sampaikan ini. RM30. Alright, so bila kita dah ada profit margin, barulah kita akan semangatkan diorang. Sebab apa tahu? Mindset ni ataupun belief ejen-ejen yang baru-baru ni, diorang nak satu je, you kena faham. Selama kami buat duit, kami stay. Selama kami buat duit, kami stay. Faham tak? Okay. Kurang faham se. Aina, apa yang Aina tak faham Aina? Cuba share dengan Aina. Kalau tak faham apa? RM30 ke? Profit margin ke? Yang mana? Kalau Aina tak faham, apa yang Aina tak faham? So let's go. Itu baru kita belajar dengan betul. Kan? Okay, so ingat sebelum nanti kalau Aina dah ada soalan, nanti bagi tahu saya. Okay, so mindset untuk anak tim kita yang baru-baru ni, selama kami buat duit, kami stay. Simple. Itu je. So sebagai leader tu, so kita dah bagi profit margin sedap dah ni. Kan, dah bagus lah profit margin. So apa nak kena buat? Saya tak faham profit margin. Okay, so kenapa dengan profit margin? Tak faham apa? Profit margin tu untung runcit ke se? Harga sale yang kita jual, yang kita offer tu, tolak modal, tolak postage, tolak overhead, expenses dan lain-lain. So nanti dapat untung. Untung tu dah tak tolak cukai lah. Kan? Cuma kita dapat lah untung kasar tu kan. So untung kasar tu lah yang menyebabkan kita ambil lah dari segi situ tu. Itu namanya profit margin. Yang RM15. Yang RM15. Okey, ni contoh lah RM15 ni kan yang jual. Ini kan kita jual. Kita dapat untung RM5. Kan dapat untung RM5. So daripada untung RM5 ni, kan saya cakap satu customer kena bagi RM30. So berapa customer nak kena ada? Kena jual 6 set lah untuk satu customer. Okay, satu
customer kena beli 6 set. Janganlah jual satu set je. Kalau jual satu set RM5 tak cukup. Sebab apa? Sebab kita nak RM30. Faham tak ni? So bukan untung satu set RM30. Tak. Satu customer. So contohlah, kalau saya cakap satu produk kena RM30, siapa nak jual makanan? Siapa nak jual makanan? Kan, siapa nak jual barang-barang yang untung 50 sen, 10 sen, 20 sen? Siapa nak jual? Sebab saya kata RM30. Satu customer. Satu customer kena bagi at least kita RM30. Barulah tu ngam. So tak kisahlah awak jual apa pun produk, tapi bila awak faham, contohlah, mungkin kalau kita jual produk suplemen, satu customer boleh bagi kita RM100. Lepaslah. Baguslah tu. Tapi kalau kita jual makanan, satu produk bagi kita RM2.5. Satu produk bagi kita RM3. So customer tu kena ambil 30 set ataupun 10 set. Itu je. Mau ke customer nak beli sebanyak tu? Macam makanan yang kita jual untuk dia seorang, kenapa? Kita boleh cari customer yang beli makanan ramai-ramai. So nampak tak? So bila untuk orang yang beli satu, target marketnya berbeza. Untuk orang beli banyak, target marketnya berbeza. Itu je. Contoh, kenapa kita boleh jual 10 terus? Sebab kita dah pegang office. Kita tak main retail yang beli satu-satu, itu datang ke kedai kita. Tapi kita jumpa ke office ni, okay, dia ada 10. Okay, kita ambil order terus 10. Okay, ambil order ni 10. Ambil order ni 10. Ambil order ni 10. Selesai tak masalah kita? Selesai tak masalah kita? Sebab tu dalam sales ni, bila awak tahu, okay, nak kena jual banyak, kena ubah target market lah. So kita faham, orang yang datang kat kita semua kebanyakannya beli satu set, makan sendiri. Tapi kalau kita jual pada orang yang sama, beli sampai 10 set, dah buat apa? Sebab dia tak perlu. Tahu perlu mampu. Tahu perlu mampu. Itu sebabnya kadang-kadang bila bahagian cerita pasal sale ni, you kena faham formula dia. You kena faham dia punya sebab dia kena dulu. Dan selepas tu kan, semua benda akan jadi senang. Faham Boleh? Alhamdulillah. Thank you so much. Macam Diba jual popcorn kan. So contohlah macam saya beli Diba, popcorn dengan Diba. Saya mungkin makan sendiri dengan family. So walaupun saya boleh beli banyak, tapi lambat habis. Repeat order lambat habis. Tapi apabila Diba carilah, contohlah dia cari business owner yang macam saya, kan, yang suka bagi hadiah, bagi free giveaway, bagi cabutan bertuah, kan. So dia tanya, "Sir, hari ni bulan ni ada event ke?" Kalau ada event, boleh tak kalau saya nak offer satu package ni, sesuai sangat ni, saya okey je. Faham tak? So itu cara dia. So kalau untuk makan sendiri, mungkin kita jual untuk package makan sendiri. Tapi kalau kita tahu orang tu memang berniaga, kita jual package berniaga lah. Faham tak ni? Faham Awesome. So mindset selama kami berbuat duit, kami stay. So macam mana nak pastikan tim kita ni sentiasa buat duit? Yang pertama kan adalah kempen. So kita kena ada kempen. So contohlah kempen ni apa? Reward, kan, insentif. Banyak benda lah yang kita kena ada, kan. Sebab tu kadang-kadang nak suruh orang buat sale, okay, satu, profit margin jelas. Tapi kalau betul-betul nak fight untuk orang tu buat sale, kena ada upah, kan. Betul, mindset go. Kalau produk tu RM70 so unit, profit margin RM16. Dan kalau kena jual, kalau nak ikut lah saya punya idea tadi, yang RM30 tu memang kena jual 2 unit. So seorang kena ambil 2 unit, baru cantik. Baru cantik. Okay, so kita kena ada campaign reward dan insentif. Campaign reward insentif ni kita boleh buat daily. Okay, daily. Daily ni maksudnya apa? Saya pernah jumpa satu orang, satu team yang di mana diorang submit order je, contohlah capai je RM500, kita bagi cash RM30. Nampak tak ada? Kan, ada yang buat weekly, ada yang buat monthly. So ini adalah campaign ataupun reward insentif. Faham Dan satu lagi, apabila bercerita tentang nak buat orang tu sentiasa buat duit, adalah kita kena buat game. Game. Okay, so game ni maksudnya apa? Game ni dia lebih kurang macam surprise. Contoh hari ni kita cakap dengan anak tim kita, hari ni siapa submit order at least 2 kotak, besok ataupun kejap lagi dalam setengah jam tunggu KFC sampai depan rumah. Settle masalah. Faham tak?
So contohlah kan, monthly ni kalau capai target kan, monthly ini capai target, weekly capai target. Kalau daily ni kita nak cari apa? Consistent. Okay, so kalau dia nak dapat reward daily ni, okay, reward daily ni biasanya saya jumpa satu team di mana setiap hari dia close RM, contohlah RM100 je. Okay, kita akan bagi RM5. Okay, tapi nak mula claim RM5 ni, dia kena at least 3 ataupun 3 hari berturut 100 barulah dia dapat 15. Baru dia dapat 15. Dahsyat tak? So nanti sampailah, selagi dia tak putus kan, dia akan dapat RM5, RM5, selagi dia tak putus. So nampak tak? Dahsyat kan? So sebenarnya daily reward ni kita nak pastikan dia sentiasa semangat buat, sebab dia sayang lah. Walaupun hanya RM5, tetapi dia dah kumpul banyak kot kan. So kalau dia stop balik, okay, dia kena ulang balik 3 hari. Dia kena ulang balik 3 hari penuh, tak putus, dan baru balik RM5. Putus, mula balik kosong, RM5. 1, 2, 3, 4. So itu adalah daily. Dapat idea tak macam mana nak mengimarahkan kan kita punya group WhatsApp kita dengan game-game yang macam ni yang berkaitan tentang sales? Faham So nanti kita boleh buat record lah. So contoh hari ni, okay, Diba, tahniah Diba sebab dah berjaya untuk collect RM5 kerana konsisten buat 100 setiap hari. Sekarang dah bulan yang ke-6. Bayangkan 100 hari, sebulan dah RM3,000 konsisten. Itu je. Faham So kalau yang surprise ni ialah contohlah yang hari ni siapa submit order 3 kotak ke atas, saya belanja. Itu adalah surprise. Tapi kalau boleh, janganlah surprise setiap pada hari yang sama, pada waktu yang sama. Faham Awesome. So clear tak? Korang clear tak? So kalau clear, tolong komen clear. Nah, catat dulu. Saya matikan webcam. Korang catat dulu. Ini nampak mudah je saja ni. Dia bukan bagi saya mudah lah, sebab saya dah pernah tengok orang buat dan benda tu menjadi. So saya kongsi lah dengan korang. Itu je. Okay, boleh? Alhamdulillah. Okay, so itu adalah P yang ketiga, profit margin. So kalau dah catat, dah apply, dah catat, dah screenshot, tolong komen dan. Memang nampak mudah, tapi nak buat tu jangan ambil semua. Jangan buat semua. Ambil yang salah satu je. Contohlah kita buat yang surprise ni dulu. Kan? Ataupun kalau susah buat surprise, kita buat daily dulu. Susah tu memang susah lah. Tak ada siapa kata senang. Kan? Tak ada siapa kata senang. Pergi kelas mana-mana pun, okay, suruh kita belajar accounting, buat. Dia susah sebab apa? Sebab tak pernah buat. Dan kita anggap, alah nanti aku sebelum ni dah bagi hadiah, tapi hadiah tak, diorang tak tertarik pun. So kan nampak tak? Yang penting kita dah buat, okay, hadiah tak menarik, kita ubah tukar hadiah. Betul tak? So kalau contoh sebelum-sebelum ni kita suka buat surprise, tapi surprise tu mungkin orang tu tak prepare lagi. So kali ni buatlah, siap-siap hadiahnya apa, ada design, package-nya apa. So senang. Nak post kat mana, berapa lama, deadline-nya bila. So bila ada jelas dia punya maklumat, orang okey je. InsyaAllah. Faham Alright, so itu settle kita punya P yang ketiga, iaitu profit margin. Okay, so P yang keempat. Okay, P yang keempat will be powerful training. Okay, P yang keempat adalah powerful training. Okay, powerful training. Okay, so powerful training ni maksudnya apa? Kita sebagai leader yang kena bagi training. Leader yang kena
bagi training. Faham leader yang kena bagi training. So training yang macam mana, coaching yang macam mana, kan? So as simple as apa yang leader buat lah. And apa yang leader buat, leader share. So kalau leader tak buat, okay, kalau leader tak buat, dia tak dapat lah, itu je. Faham Alright. So kita share apa yang kita buat. So bila kita buat, insyaAllah kita ada banyak benda yang kita boleh berkongsi dengan anak-anak tim kita. Dan satu lagi, apabila kita nak buat kelas, elakkanlah guna perkataan training ni. So kita boleh buat apa? Learning session, okay, review session. Mungkin kita boleh buat briefing. So banyaklah perkataan-perkataan yang lebih kurang nampak seperti coaching, training, kan, kelas. So benda-benda macam tu adalah benda-benda yang orang menakutkan lah, ataupun orang takut bila ada yang sangat serius. Faham So insyaAllah, so ubahlah perkataan training ni. Boleh? Faham So daripada leader ni, so kadang-kadang bila kita nak bagi training ni, ini yang menyebabkan kita kena buat apa tau, retail jangan tinggal. Okay, retail jangan tinggal. Buat. Sebab bila retail kita ada, so insyaAllah lah skill closing kita tu sentiasa. Kenapa dengan perkataan training? Training ni, training, coaching, kan, dia biasanya benda-benda praktikal, kan. So training praktikal. So bila praktikal ni, kalau memang kita tahu benda-benda macam kalau bersukan ke, bertukang ke, kita nampak jelas lah memang kita kena praktis, kan. Tetapi kalau bab bisnes ni nak suruh training, so dalam mindset diorang ni apa? Mesti kena marah, kan. Mesti kena marah, mesti nak kena belajar benda-benda macam benda yang dia tak biasa buat. Sebab orang nak berniaga ni, dia bukannya tak reti berniaga tau. Cuma orang-orang yang baru berniaga ni, dia tak suka benda-benda macam suruh buat copywriting lah, suruh buat inilah, suruh buat edit lah. So bila kita guna training ni, dia macam terpaksa training. Padahal orang tu berniaga tu mungkin sebab dia baru nak cuba nak belajar. Betul tak? Beza dengan orang yang ada teknikal. Contoh macam ahli sukan, diorang kena training untuk jaga diorang punya performance, kan. Diorang nak kena training untuk pastikan diorang jadi terbaik. So mindset diorang tu dah berbeza. Orang berniaga ni pula, dia belum sampai tahap do or die situation, ataupun aku adalah harapan negara untuk pastikan ataupun tidak memalukan orang lain. Faham tak maksud saya? So kita gunalah, bukannya kata tak boleh guna perkataan training, cuma gunalah perkataan-perkataan yang lebih friendly. Faham So sharing, learning, review. So review ni nampak macam mana? Kita tak nak cari salah, tapi kita nak cari apa yang kita boleh tambah baik. Learning session, saya belajar dengan awak belajar dengan saya, kan. Sharing, kita sharing bukan sebab kita pandai, tapi sebab kita tahu something, so kita share. So itu adalah benda-bendanya. Maksud retail jangan tinggal, maknanya kita sendiri jangan tak buat sale. Betul, kita jangan tak pernah buat sale. Tinggi mana pun kita, dahsyat mana pun kita dalam team kita, skill retail tu kena ada, kan. At least 30% lah kita sumbang kepada target market kita ataupun target sale kita. Guna perkataan yang santai. Setuju, bertemu ni 41. Betul. Faham Alright, so untuk bab training ni boleh. So ingat, anak team kita tu bukan join HQ, tapi dia join kita. Okay, so dia join kita, dia follow kita. So bila dia follow kita, kitalah yang kena mengajar. Retail tu apa? Retail ni maksudnya kita jual direct ke customer. Retail ni dalam bahasa kita orang ni, kita jual direct ke customer. Maksudnya bukan kami jual ke agent jual ke customer, tak. Kita ni walaupun leader ke stokis ke, kita jual direct ke customer. Kita kena buat retail, nanti skill tumpul, lepas tu team sale diorang tak buat, suruh buat sale. Betul? Faham Boleh? Alright, so kalau faham, insyaAllah tolong komen faham. Dan siapa-siapa yang ada hari ni, so terima kasih sangat-sangat. So sharing kita ni tak lama, tak panjang, sebab ialah hari ni hari Jumaat, kan. So ramai yang perlu bersedia untuk kelas ataupun pergi ke solat Jumaat kejap lagi, InsyaAllah. Okay, alright, so powerful training penting.
Jangan pernah berhenti buat training. Ada orang join ke tak ada orang join ke, buat je. Buat saja. Macam saya lah. Kan, macam saya lah buat kelas kan. Ada orang join ke tak ada orang join ke. Yang penting kita buat dulu. Nanti lama-lama bila dah kita konsisten, kan, kita buat macam ni lah kan. Kita buat, kita rasa segan. Orang kita buat anak tim kita segan. Kita ni hari-hari buat training. Orang yang join training kita, Alhamdulillah makin lama makin bagus dan makin bagus. So bila orang yang tak join training tu, dia akan rasa macam, okey, fahamlah kenapa aku tak ada result. Sebab training pun tak pergi. Faham Sir, kalau kelas tu tak online macam ni boleh ke? Sir, kalau kelas tu tak online macam ni boleh ke? Kelas tu tak online. Online tu macam mana? Maksud tak online tu macam mana? Sir, nak tengok yang atas mula? Boleh. Nah. Yang tak online tu maksudnya apa? Terima kasih pada Suzana, Murni, Snack by Diba, Farha. Thank you so much. Okay, Hani Kuntum dah screenshot 3, 2, 1. Maksudnya virtual. Maksudnya virtual dah boleh bersemuka. Kalau boleh bersemuka lagi elok sebenarnya. Tak live kot maksudnya. Kalau tak live, kalau maksudnya video lah. Kan, kalau maksudnya video. Kalau video saya tak recommend. Video untuk review tak ada masalah. Video untuk review tak ada masalah. Maksudnya tak live, maksudnya recording kan. So bagi saya kalau nak recording tu jangan panjang-panjang, cukup 5 minit, 10 minit. So setiap satu point tu buat recording, ajar, lepas tu ada task. Kan, ada task. So bila dah ada task, baru dia boleh masuk video yang kedua. Dah settle. Okay, dah tengok belum video yang pertama? Kalau belum tengok dulu. Kalau belum tengok, kalau dah tengok dah balik, okey, masuk video ni. Okey, dia ada kesinambungan dia setiap satu video. So dia akan banyak fikir sikit lah, berbeza daripada live. NZ Crunchy Kota Baru, saya sebut nama saya juga. Doakan Amni murah rezeki selalu, amin ya rabbal alamin. Okey, Alhamdulillah first time join, rasa boleh masuk mudah je ilmu. Terima kasih Aiman. Bukannya kau ni bawa kereta ke Aiman? Dah sampai ke? Alhamdulillah. Okey, awesome. So itu adalah powerful training. Okay, so kita akan masuk P yang terakhir. Dah ready ke nak dapat P yang terakhir? Cuba komen ready sikit. Boleh tak tolong saya tulis balik daripada awal. Kan kita ada 5 P kan? Iman. 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 Okay, faham? So WhatsApp marketing okey lagi ke sir? Okey je. Dan apakah masuk WhatsApp marketing tu? Apa yang you faham tentang WhatsApp marketing? Okay, cuba tulis balik. Kan, kita ada 5 P. So tolong tulis balik daripada P yang pertama, P yang kedua, P yang ketiga dan P yang keempat. Sebab apa? Ilmu recap ni penting. Cikgu saya pesan, bila kita dah ajar anak tim kita, kena recap balik. Recap balik apa yang dia belajar. So ini adalah fasa kita sedang mengajar. Sebab tu ni learning session. Kan, saya ajar Tuan Raufan share balik dengan saya. Bukanlah kita kata kita nak tunjuk pandai, tak. Tapi ini adalah teknik recap. Teknik recap ni, kan, skill recap ni adalah satu skill yang di mana kita duduk diam, kita ulang balik apa kita belajar. So ini adalah fasa kita mengajar balik, insya-Allah. Okay, filosofi produk high quality, profit margin yang menarik, powerful training. Terbaik Milo Klang. Terbaik Milo Klang, terbaik. IDP service creator kat Nissan Center seberang Pride. Hati-hati man. Okay, terima kasih pada semua yang sharing. Ada 18 orang di dalam Telegram. Allahu Akbar. So terima kasih pada Syakira Nurhan, Farhana Usman, Irfan, and Ibris Official, Najwa Nawal, Shah Riatul, Laila Ilyas, Camelia, Fia, Nurul Ashikin, Wana, and Ati Azhar. Diba pun ada kat Telegram. Berapa banyak nak masuk? Yuni dan Nurul Huda dan Sofia. Terima kasih. Kabilna ya sir. Kabilna? Oh ya ke? Alright. Powerful training. Alright. So P yang terakhir. Terima kasih pada semua orang yang buat sharing. Terbaiklah, anda memang awesome. Okay, so semoga apa yang tuan-tuan tulis ini tuan-tuan boleh ingat dan faham sampai bila-bila. Okay, so P yang terakhir. Ni yang paling penting Ini yang paling penting. Tolong catat dan ingat benda ni sampai bila-bila. Ini yang paling penting. P yang terakhir adalah nak jadi leader kiriman Tuhan. Awak sendiri kena jadi seorang proven leader. You yang kena jadi seorang leader yang proven. Faham tak maksud saya? So maksudnya kita ni
yang kena ada result. Kita kena ada result. Kita yang paling rajin join kelas. Dan kita buat kelas, kita juga yang kena rajin join kelas. Leader kita yang ada attitude yang paling bagus. Kan, kita ada achievement. And kita yang di-recognize oleh HQ kita. So ini yang paling penting. Proven leader. So bila kita suruh orang buat retail, kan, retail kita yang dahsyat. Retail kita yang banyak. Faham tak? Bukannya kita pandai suruh orang join, suruh orang buat, tapi kita tak buat-buat. Tak nak. Faham tak? Kalau orang macam yang belum ada result macam mana? Contoh dari segi achievement belum banyak pencapaian. Tunjukkan dengan retail. Bagi saya achievement, tak perlu sampai achievement nak kena buat 10,000, tak payah. Dia buat ada sales setiap hari, itu juga ada satu achievement. Dia join kelas, tak pernah miss kelas sampai coach perasan dia, coach perasan nama dia, kenal nama dia, itu juga adalah satu achievement. Faham tak? Macam saya hari ni lah, kalau saya nampak macam Diba, Puan Aida, kan, Nur Ain Hawani, so kadang-kadang you boleh kenal lah siapa yang selalu komen, siapa yang selalu share, siapa yang selalu bershare, siapa yang selalu tanya. Alhamdulillah. Kan? Kak Nish, kan? Abang Kus, Cikgu Zid. Dan walaupun kadang-kadang kami tak kenal secara depan-depan, tapi disebabkan dia selalu ada dan dia komen dan dia support. Contohlah dia tolong saya, dia bagi tahu, dia tegur kan tadi pasal copyright, betul tak? So dia tegur. So saya terima. Alhamdulillah, nanti bila dia buat live, saya belajar dengan cara dia buat live. Itu. Faham Alright. Apa yang tu maksudnya? Macam mana macam mana tu apa tu? Untuk Hana Zahin. Hana Zahin tanya soalan apa? Kalau macam sebelum ni, kita memang fokus retail, tapi sekarang sebab team dah besar, retail dia kurang. Kita ke tu? Kan? Kita memang akan kurang retail kita. Kita sebagai leader team, kita punya retail akan kurang. Itu biasa terjadi. Sebab apa? Kita dah terpaksa bahagikan kita punya retail dengan team. Tapi walaupun lah retail kita kurang, dia masih 30% daripada target team. Target team. So retail kita ni bukan kita dah buat sendiri. Kita ada in-house. Kan? Dan kita ada recruitment. So ini adalah retail kita. Okay, ni adalah retail kita. Kita dah tak jual satu-satu lagi dah. Kita dah cari recruitment, kita ada team sale, kita ada website. So itu adalah in-house. So retail tetap kena jalan. Faham tak? Retail tetap kena jalan. So kalau kita tak ada buat retail, tak ada buat recruitment, kita rasa team kita dah besar kan, tak apalah, nanti team buat recruitment. Awak tak buat recruitment, anak team awak pergi macam mana? Macam mana anak team awak pergi? Faham tak? Kan, kalau dia tak hadir sebab munasabah, leader boleh perasan dia tak ada. Setuju? Terima kasih Nusyah. Ya betul, saya apply apa yang saya belajar selama 15 tahun dalam Air Force. Command sama je dalam bisnes. Faham? 15 tahun Iman dah dalam Air Force, terbaik lah. Attitude tu jelaskan. Attitude lah. Paling senang nak jelaskan attitude ni apa? Adab lah. Adab. Adab mendahului segala-galanya. Adab mendahului segala-galanya. So kalau kita tahu leader tu bagus, adabnya lebih bagus. Kan? So macam mana leader tu, macam mana team tu, tengoklah leader dia. Kalau team dia tu pun main gila-gila, huha-huha, maksudnya memang main langgar je, kadang-kadang asal benda dah jadi, kan, asal yang penting viral. Sebab apa? Leadernya pun gila viral juga. Simple, itu je. Betul tu sir, retail saya makin kurang sebab team berkembang. Tapi ingat, walaupun retail kita berkurang, kita tetap kena jaga 30%. Jangan langsung tak buat. Okay, jangan langsung tak buat. Waalaikumsalam Dek No. Iman sir, bukan Aiman. Ya Iman, sorry. Leader contoh pada anak team. Betul, tapi ini yang susah. Kan, macam mana sir kalau kita dah bagi value pada team tapi masih krik-krik, apa value yang kita bagi pada anak team? Gabungan nama saya,
Aiman, Amin, wife, anak-anak, Aisyah, Aulia, Iman. Iman sir. Wow. Leader tu asal boleh je sir. Leader ya leader. Faham tak? Leader ya leader. Kita tak boleh ubah leader. Yang penting sekarang kita. Sebab daripada semalam saya duk sebut, sir kenapa leader saya tak ada filosofi, bengong-bengong ataupun sengal-sengal kata je. Sir kenapa semalam leader saya tak ada pun buat produk-produk yang repeat order. Penat lah saya. Kenapa leader tak buat training Kenapa leader tak bagi reward ataupun tak bagi gift Sir, leader je leader. Jangan risau pasal leader. Kita tak boleh buat apa dengan leader. Yang paling penting adalah kita ni awak yang akan jadi leader, the next level of leader nanti. Yang layer satu lagi tu dengan tim awak sendiri. Awak jangan ulang leader awak buat apa. Sir, tak nampak Kak Fah? Saya nampak Kak Fah. Hai Kak Fah. Faham Alright, saya nak berhenti askar. Cukuplah 15 tahun servis now. Nak jaga mak ayah. Faham? Alright, so kita kena bertindak cepat. Jangan tunggu leader. So dapat tak belajar sesuatu hari ni? Okay, belajar tak something? So 5P ini adalah 5P yang saya nak you guys kena ada. You guys kena ada supaya insyaAllah orang-orang selepas ni yang join kita ni adalah orang-orang yang serius saja. Boleh Alright, awesome. So saya harap 5P ni adalah penutup untuk minggu ini yang baik, Alhamdulillah. Dan insyaAllah kita akan jumpa next week lah, hari Isnin. Sebab weekend ini sangat panjang untuk saya. Dan weekend ni besok saya pagi tak ada, petang dengan Seek for Future, malam ada kelas. Waktu Ahad pagi ada kelas dengan Seek for Future untuk kelas advance. Petang dengan Noah kan, ada buat share dengan Noah. Malam ada MST, Megan Charity Talk. So siapa yang belum daftar lagi, saya ingatkan sekali lagi, hari ni dan esok will be hari yang terakhir. Okay, hari ni dan esok will be hari yang terakhir. So siapa-siapa yang nak menang frame nak menang hadiah daripada kacang manis kan. So kita orang memang suka bagi barang-barang yang boleh dimakan lah kan. Sebab kalau makan ni semua orang boleh makan, betul tak? So kita ada hadiah. You guys daftar dan masuk, dan insyaAllah ada peluang. Yang paling best saya suka adalah frame lah. Frame hot tu memang lawa gila. Okay, so siapa yang dah join silver sebelum ni, nak repeat order. Okay, join sekali lagi. Dan mana tahu lepas tu kita akan mungkin kalau yang dah daftar 5, daftar lagi 5. Boleh daftar banyak-banyak So macam mana nak daftar? Pergi ke bio saya sekarang. Masuk dalam grup Telegram. So insyaAllah dalam tu ada link. Dan insyaAllah boleh terus join untuk sesi kita MST 3.0 untuk malam hari Ahad. Okay. So kalau saya tengok balik yang dah daftar berapa ramai kejap yang daftar berapa ramai. Tak silap semalam dah 500. Kita target lebih kurang 1,200 je. Sebab dalam Zoom 1,000 orang je kan boleh masuk kan. Kejap kita check. Peserta, nama. Okey. Dah ada 568 orang. Okay, 568 orang. So insyaAllah hari ni will be, mungkin ada 100 orang lagi, 200 orang lagi. So ingat hari Ahad, siapa-siapa yang ada ke lapangan pukul 9 malam, kita akan buat sharing di Zoom. So korang akan masuk Zoom sama-sama dengan kita orang. So kita akan belajar. Adalah aktiviti dia, and kita ada energizing, kita ada belajar, and kita ada 2 sahabat saya and bagaimana menggunakan TikTok ini untuk dia upkan bisnes dia. Faham So insyaAllah lah, siapa-siapa yang rasa-rasa belum tahu lagi nak gunakan TikTok ni untuk upkan bisnes dia, jumpa hari Ahad. Pukul 9 malam dan daftar percuma. Ingat, daftar percuma. Daftar percuma. So siapa-siapa yang boleh daftar, ramai anak tim dia. Contohlah dia nak hantar 30 orang. Hantar 30 orang. Selagi you ada kawan-kawan, dan insyaAllah. Dan kalau lah you tak boleh, daftarkan kawan-kawan juga. Kan, pastikan kalau boleh lah kan, kawan-kawan yang nak didaftarkan dia tahu. Kan, macam bergelak je dengar. Faham So ini adalah nota yang daripada awal tadi lah. Ramai dah daftar terbaik. Okay. So nanti Diba ajak semua geng Angs kita join untuk kelas. Jangan tim-tim kita je. Kalau boleh share dalam grup, tanya dia, siapa, ni saya bagi tips macam mana nak ajak tim Okay, suruh diorang check diorang punya tarikh 19 September 9 malam siapa free.
Tulis nama. So siapa-siapa free ni, saya nak paksa rela korang semua daftar untuk masuk MST. Share dalam group. Dan kalau boleh jangan share saja. Dapatkan list nama. Paling penting nama, email, nombor telefon. Kita tolong daftarkan. Faham Kita terus tolong daftarkan. Jangan diorang daftar sendiri. So kita bantu mudahkan urusan orang-orang lain. Dan bukan orang lain yang akan mudahkan urusan kita. Allah akan mudahkan urusan kita. Dan kita suruh orang join kelas apa? Kita suruh orang join kelas kelas bukannya kelas-kelas biasa. Bukannya kelas-kelas biasa. Kita join kelas yang alhamdulillah dah bantu ramai orang. Dan alhamdulillah walaupun kelas tu percuma, macam kelas saya pun percuma, ramai juga yang dah naik naik salesnya. Dan insyaAllah lah. Dan kita fikir satu je, daripada ramai-ramai yang kita hantar, yang kita support, mungkin seorang yang betul-betul ucapkan terima kasih, itu yang menyebabkan sale kita naik. Itu yang saya pegang. Okay? Alright. So insyaAllah terima kasih pada semua orang yang ada hari ni. So semoga apa yang you belajar hari ni you boleh amalkan. Itu yang paling penting. Dan yang paling penting adalah sampaikan baliklah ilmu-ilmu saya ni pada kawan-kawan yang lain. Itu yang paling penting. Alright. So yang baik semua datang dari Allah, yang silap dan salah datang dari saya sendiri. So kita tangguhkan sesi kita hari ni dengan tasbih kifarah dan surat Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus salihati tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Amin 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 ya rabbal alamin. So terima kasih tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat saya. So saya nak round down dulu nama-nama yang ada. So terima kasih kepada Hana Zain, Dian, Hali Anis, Lishim, Snack by Diba, Ila, Cirasman, Mai, Mekna, and Azima, Eda, Adniwan, Ainabila, Nurhawani, Suri Molek. Nama susah benar sebut. Fazlin, Eza, Pija, Puan Aida, Faralina, Iman, Hajah Hidil. Terima kasih semua yang berada di Telegram. Sheila Jamal, Hamira, Amira, Warda, Irfan, Najwa, Laila, Wana, Nurul Huda, Yuni, dan semua orang yang ada lah, yang saya sebut ke tak sebut ke. Iman, terima kasih. Nilamsli, Iskrepe, Hashim. Dan saya sentiasa doakan anda semua yang ada hari ni, masuk sekejap, keluar balik, yang komen, yang share, yang like, yang bagi love, yang join sesi group, yang join untuk MST, dimudahkan segala urusan dengan semudah-mudah urusan. Okay? So bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma fil lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara wal jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa ahya'i wa amwat bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, jika aku layak untuk dapatkan apa yang aku perlu dapatkan untuk bulan ini, ya Allah, kau tunjukkanlah aku jalan-jalan yang aku suka. Ya Allah, jika aku betul layak untuk dapatkan apa yang aku perlu dapatkan untuk bulan ini, ya Allah, kau tunjukkanlah aku jalan yang mudah untuk aku. Ya Allah, jika aku terlayak untuk dapatkan apa yang aku perlu dapatkan untuk bulan ini, bulan September ini, ya Allah, kau tunjukkanlah aku jalan yang engkau redai. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Saya Sudarma, your favorite closing specialist. Hari ni kita semua berkawan di atas muka bumi ini sampai satu masa nanti insya-Allah kita akan berjalan di syurga nanti. So jangan lupa senyum, jangan lupa bahagia. Chin up. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Bye bye. Alright, so jumpa minggu depan, okay? Assalamualaikum.